Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina biman tawajjuh alaina min qada'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, macam mana? Sihat? Sihat. Permulaan hari first day awak. Hari ni Ahad kan? Selamat cuti kan? Ya. Okey, macam mana? Okey. Okey. Siapa okey? Lagi great. Okey, macam mana cuti awak? Ada pergi mana-mana ke? Tak ada. Okey, cuti juga. Ustaz ada macam apa? Ustaz ada macam apa sebelum cuti ni? Kita ada Ustaz ada bagi oleh-oleh buah tanam kepada awak supaya untuk awak siapkan ketika mana awak berada di rumah. Siap lagi? Ya. Siapa belum siap angkat tangan? Ada ke belum siap? Ada. Okey, kalau tak ada orang boleh siap nanti kita akan sambung kepada kita punya pembentangan insya-Allah. Okey. Sebelum tu Ustaz akan tayangkan satu video. Awak suka tengok video kan? Siapa suka tengok video tu mana? Bola ni. Okey. Jadi, Ustaz nak awak dengar video ni. Nanti Ustaz akan tanya. Ustaz akan pilih secara lawak untuk siapa-siapa bagi tahu balik apa yang dalam video bagi tahu. Boleh tak? Boleh tak? Kesat tepi. Dah faham?
bagi tahu banyak dalam video tu bagi tahu sebab apa awak tak dengar kan. Okay, dalam video ni Ustaz bersama dengan menceritakan tentang awak panggil sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni Rasulullah? Nabi. Rasulullah adalah Nabi yang apa? Nabi. Okey. Jadi dalam video ni Ustaz bersama nak menjelaskan bahawa kepada kita bahawa sifat kepimpinan Rasulullah. Memang bila mana Rasulullah memimpin suatu keadaan, suatu negara yang mana cara strategi Rasulullah ni dia meletakkan sesuatu perkara ke atas tempatnya. Contoh yang mana yang telah telah diberitahu oleh Ustaz Somad, Abu Bakar As-Siddiq. Okey, yang mana siapa dia Abu Bakar As-Siddiq ni? Siapa dia Abu Bakar As-Siddiq? Adalah sahabat Nabi. Jadi sebelum Nabi meletakkan memberikan tugas kepada Abu Bakar, Nabi tengok dulu Abu Bakar tu orang macam mana? Okey, Abu Bakar ni seorang yang penyambung, seorang yang pengamal, seorang yang berjiwa kental. Jadi Nabi tugaskan Sayyidina Abu Bakar untuk berada di Bukit Uhud. Itu di antaranya dan sebagainya. Jadi apa yang sampai kat sini adalah berkenaan dengan tajuk kita. Yang ada Ustaz bagi tahu dah ini, insya-Allah kita akan masuk tajuk bidang sirah berkaitan dengan kepimpinan Rasulullah. Tadi kita dengar Ustaz bersama jelaskan macam mana cara Nabi memimpin sesuatu keadaan. Jadi hari ini tajuk yang kita akan belajar pada hari kali ini adalah kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Nanti kita akan hurai bagaimanakah cara Nabi memimpin ketika berada di kota Madinah. Seterusnya, InsyaAllah dalam bab kali ini, dalam bab kepimpinan Rasulullah, kita akan tekankan kepada 3 objektif. Objektif yang pertama adalah tindakan pertama yang dilakukan Rasulullah dalam membina negara Islam. Apakah kaedah, apakah strategi awal, apakah langkah awal yang mana cara Nabi membuat satu keadaan dalam membina negara Islam. Sebelum Nabi bina negara Islam, apakah kaedah pertama? Nanti kita tengok. Yang kedua, kehebatan kepimpinan Rasulullah SAW dalam bidang ibadat, kemasyarakatan, politik dan ketenteraan. Seperti mana semua tahu, semua tahu bahawa Nabi kita ni seorang yang pemimpin yang sangat hebat. Pemimpin yang sangat paling hebat. Mana kata dalam makhluk bumi Allah ni, manusia yang paling hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mari kita tengok, mari kita ungkapkan apakah kehebatan Nabi dalam memimpin dalam bidang ibadat, kemasyarakatan, politik dan ketenteraan. Dan yang terakhir kita akan tengok apakah pengiktibaran daripada kepimpinan Rasulullah SAW. Dari segi apa yang nanti yang kita akan ceritakan nanti, apakah iktibar, apakah pengajaran yang kita akan peroleh. Okey, jadi inilah 3 objektif utama yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah. Dan objektif yang kedua ini semua tu akan diterangkan oleh siapa? Oleh awak dan kawan-kawan awak. Kita tengok macam mana cara awak memberi pengetahuan kepada kawan-kawan awak, insya-Allah. Jadi kumpulan yang terbaik nanti Ustaz akan bagikan hadiah. Tak ada tak? Ya, ada apa? Sampai nak duit. Nak duit? Kata. Ha? Minta Ustaz bagi Ustaz. Orang bagi sini apa? Nak cash. InsyaAllah nanti Ustaz akan bagilah. Orang bagi gula-gula. Betul tak? Boleh. Okey ya, boleh. Baik, insyaAllah. Okey dah. Okey, jadi mari tengok. Nampak ni? Okey, ini adalah kawasan jajahan Nabi Muhammad SAW. Ini dalam tengok kat belakang. Tengok. Jangan Cakap. bagus. Ini adalah kawasan Nabi Muhammad SAW. Ini tanah jajahan Nabi. Ketika mana Nabi memimpin negara, inilah kawasan yang Nabi berjaya takluk. Dan bila mana kawasan negara ini adalah kawasan zaman khalifah. Bila mana selepas pada zaman Rasulullah adalah zaman khalifah. Nanti kita akan tengok. Ini adalah kawasan taklukan zaman khalifah, dan yang terakhir kawasan kuning adalah kawasan khalifah Umayyah. Ustaz, apa beza zaman Rasulullah? Apa beza zaman khalifah? Apa beza zaman Umayyah? Nanti kita akan tengok. Depan ni. Okey nah. Ini adalah zaman pemerintahan kerajaan Islam. Inilah senarai zaman pemerintahan kerajaan Islam. Bila mana Nabi Muhammad SAW masih lagi ada di dunia ini, itu berada di tingkat yang pertama, iaitu zaman pemerintahan Rasulullah SAW yang mana berada di kota Madinah. Yang kedua, selepas wafatnya baginda Muhammad SAW, jadi siapakah yang memimpin Islam? Adakah kawan kita? Adalah siapa dia? Khulafa ar-Rasyidin, khalifah Islam. Siapa dia khalifah? Ada Khulafa ar-Rasyidin, ada berapa orang? Ada 4 pandai. Yang pertama apa? Ali. Itu susunah, Ustaz ikut susunah.
pertama, Khulafaur Rasyidin ada 4. Awak tak belajar lagi ni, tak apa, awak tak bagi pengetahuan yang baru. Khulafaur Rasyidin tajuk subjek file tingkatan 4. Awak belajar. Abu Bakar yang kedua. Awak belakang lagi. Khalifah yang kedua. Umar bin Abu Bakar Pandai. Yang ketiga berapa orang mana ni? Okey, awak faham? Yang ketiga, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Umar Khattab yang kedua disebut dah tadi. Ya, Pandai Uthman bin Affan dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Okey, mana dulu ada lagu ni? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalifah dunia Islam. Cuma dah ingat. Nanti balik ni buka lagu Khulafaur Rasyidin. Nanti dalam lagu tu kita orang menguraikan satu persatu. Abu Bakar macam mana, Umar macam mana, Osman macam mana, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib seorang yang macam mana. Itu Khulafaur Rasyidin. Tapi jangan risau, yang ni tak masuk lagi. Awak nak belajar pada tempat nanti. Dan yang terakhir selepas wafatnya Khulafaur Rasyidin, pergi kepada seterusnya iaitu kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan Umayyah, yang mana dipimpin oleh yang bernama Muawiyah. Ini awak belajar di tempat. Okey, dan seterusnya kerajaan Abbasiyah selepas dari kerajaan Umayyah, dan yang terakhir kerajaan Utsmaniyah. Okey, dan yang di antara banyak-banyak kerajaan ni, banyak zaman ni, zaman yang paling banyak khalifah adalah zaman bawah sekali, Utsmaniyah. Pada zaman ni paling banyak khalifah. Sehingga dikatakan lebih kurang dalam 30 orang khalifah pada zaman ni. Okey, zaman pertama zaman Rasulullah ada berapa orang? Seorang ada Nabi. Yang keempat adalah para syekh ada berapa orang? 4. Okey, dan yang seterusnya. Okey, tapi jangan risau, mungkin tu jangan terlalu takut Allah Ustaz macam mana nak jawab question. Itulah paling boleh tahu, jangan risau. Ini akan belajar pada tingkatan 4. Nanti kita akan urai satu per satu. Okey, seterusnya. Mari kita tengok dulu. Apakah tindakan awal, apakah tindakan pertama yang Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, yang mana ada 4 kategori, ada 4 cara yang Nabi buat. Yang pertama, setelah Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi telah membina masjid. Okey, Nabi telah membina masjid kerana bagi telah membina masjid sebagai pusat pemerintahan dan pertemuan komuniti serta pusat ibadah. Bila mana Nabi sampai ke kota Madinah, perkara pertama yang Nabi buat juga adalah bina masjid. Apa tujuan dia? Tujuan dia sebagai tempat ibadah dan tempat komuniti. Tempat untuk kita buat ibadah. Yang kedua, apabila Nabi sampai ke Madinah, Nabi telah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Okey, apakah itu Muhajirin dan apakah itu Ansar? Tu, Muhajirin adalah orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, dan Ansar ialah penduduk tetap Madinah yang boleh membantu Rasulullah SAW. Faham tak? Maksudnya gini. Dulu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi duduk di mana? Nabi berada di Mekah. Jadi bila Nabi berada di Mekah, pada satu ketika dulu, ketika orang Mekah sedang orang panggil nak dibunuh Nabi. Orang Mekah, ni waktu kita nak kena bunuh Nabi. Jadi bila mana orang Mekah nak bunuh Nabi, nak bunuh orang Islam, jadi Allah perintahkan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, berhijrahlah kamu, keluarlah kamu daripada Mekah untuk elakkan daripada pertumpahan darah. Jadi Nabi disebabkan Allah arahkan kepada Nabi untuk keluar daripada Mekah. Jadi Nabi dan para sahabat ni berhijrahlah ke Madinah. Jadi orang Mekah yang Islam, yang ikut Nabi pergi berhijrah ke Madinah tu, itulah kita panggilkan sebagai Muhajirin. Okey, Muhajirin. Dan orang yang Islam yang duduk di Madinah tu, itulah kita panggil orang Ansar. Faham atau tidak? Ada apa asal dari ideologi Ustaz boleh buat? Contohnya, awak semua Islam, sekarang kita pergi di Mekah. Bagi Ustaz nak bawa awak semua, kita keluar pergi ke kelas 2 Akasia, contoh. Jadi awak ni kita panggil Muhajirin, orang Akasia sana adalah Ansar. Kita Ustaz bagi contoh awak Mekah, Akasia Madinah. Faham? Faham? Okay. Seterusnya, yang ketiga, menggubal piagam Madinah. Maknanya kepada ketika ini Rasulullah SAW telah membuat satu perlembagaan yang berasaskan kepada syariat Islam dalam bentuk dalam Islam. Okey, bila mana sampai di Madinah, Nabi membuat satu perlembagaan. Perlembagaan apa dia? Perlembagaan adalah peraturan dalam Islam. Kat sinilah Allah Nabi SAW
SAW menjalankan hukum wuduk. Kita tahu wuduk apa dia? Wuduk itu adalah peraturan Islam, syarat-syarat Islam. Sebagai contohnya, dalam hukum wuduk, yang mana sesiapa yang mencuri, sesiapa yang merompak akan dipotong tangan. Itu adalah Islam. Okay, siapa yang mencuri, siapa yang merompak akan dipotong tangan. Tetapi tak ada lah siapa tak awak curi rompak awak, pak potong tangan. Agak-agak lah kalau benda itu terjadi pada hari ini, awak ada tangan tak kamu? Tak ada tangan. Jom bampeng awak. Oh ya, aku ada peng, macam peng pak ni. Oh ya tu. Pak bampeng awak. Mana kata banyak tangan awak ke potong. Tetapi hukum Islam tak adalah sama tak itu. Maksudnya dia berdasarkan kepada situasi. Kalau setakat ambil curi berubah, takkan boleh potong tangan. Dia ada orang panggil tahap, ada ukuran dia. Kalau merompak lebih pada 1,000 dan sebagainya, barulah akan dipotong tangan. Barulah dijalankan hukum Islam. Itu cara satu contoh dalam penjagaan Madinah. Seterusnya yang terakhir, Nabi telah membina pusat perniagaan yang mana Rasulullah SAW mewujudkan sistem ekonomi Islam bagi menggantikan sistem ekonomi jahiliah yang banyak mengususkan riba. Pasar-pasar untuk orang Islam dibina. Bila mana Nabi sampai di Madinah, Nabi telah membuat satu orang panggil pasar, satu tempat perniagaan untuk Nabi menjalankan sistem ekonomi mengikut syariat Islam. Yang mana pada ketika itu ramai pokok yang jahiliah ni berniaga berusulkan riba. Buat berniaga tipu orang. Dia amanah, dia jujur. Apa contohnya? Contohnya orang ni nak beli daging. Okey, mak mari nak beli daging. Daging tu hakikat ada sekilo je. Bila timbang jadi 3 kilo. Apa ada? Macam mana cara dia? Dia putar tempat timbangan tu buat 2 kilo starting. Bila kita timbang lagi akan jadi 10 tambah 1 jadi berapa? 3 kilo. Sedangkan hakikatnya daging sekilo je. Tapi banyak kita bayar dalam harga dengan 3 kilo. Itu ada antara unsur-unsur penipuan yang ada pada zaman sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas tak? Jadi ingat 4 perkara. Okay, 4 perkara je boleh ingat. Bila Nabi datang, yang pertama Nabi buat apa? Masjid. Yang kedua Nabi buat apa? Mempersabdakan Muhajirin Aqsa. Sebab apa Nabi mempersabdakan Muhajirin Aqsa? Untuk meluaskan agama Islam. Untuk mengeluarkan agama Islam, untuk bagi kepala dan sebagainya. Macam awak lah. Kalau Ustaz bawa apa? Okey, kita pergi jalan kelas pelau. Ada kata lah, okey, awak ni kawan depan awak kelas pelau. Agak Ustaz ajar kita pergi duduk kelas pelau. Oh nak? Kasihan. Okey, satu kelas awak ni, kita pergi ke duduk kelas kasihan. Kita Ustaz kampung kan kelas kelas kasihan. Awak nak? Oh, kamu? Nak? Pada macam-macam. Ustaz, ada kawan. Kelas dia bising sangat Ustaz. Ustaz ni begini Ustaz, ni begini dan sebagainya. Itulah. Jadi katalah Nabi mempersabdakan Muhajirin dan Aqsa supaya tidak ada pertelingkahan. Supaya dalam Islam ni bersatu teguh. Okey. Yang ketiga, Nabi membuka perniagaan Madinah dan yang terakhir Nabi telah membina pasar perniagaan, pusat perniagaan. Okey. Seterusnya. Okey, ngantuk ke? Tak. Mengantuk ke? Mengantuk? Okey, inilah saat-saat yang ditunggu-tunggukan oleh rakan-rakan awak. Marilah kita tengok macam mana sesi penerangan daripada kawan awak. Yang pertama, wal tafaddal mashkura wa majura. Bahasa Arab. Sila ke depan. Mana keluar pertama? Ayo, balik pegang. What? Kamu nak beri? Kita ingat ejen ganda tu. Ikut awal lah. Mana? 3 orang tu awak? Dah lagi. Orang lagi? Ada sebelah kan? Kalau Ustaz sekolah 4 kali tu kan? Biarlah. Okay, silakan. Cantik. Pegang lampu. Lampu ada belakang? Boleh buka lampu? Okey, boleh buka lampu teks. Pasal ni, kalau awak tak faham, awak tanya kawan awak. Tanya banyak ibu. Pada nanti kita nak awak, kawan awak tanya awak dulu. Tidak, takut. Nampak ada tulisan dia. Siapa-siapa yang tak nampak boleh ke depan. Mana kosong? Nampak. Okey. Wah, aku nak cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang perkhidmatan kependidikan Rasulullah
Ada membuka siapa sampai lambat. Siapa cakap Ustaz Sudia? Dalam bidang ibadat, mengikat hubungan antara manusia dengan Allah. Asas dakwah Rasulullah ialah usaha menyeru manusia supaya menyembah Allah yang esa. Yang pertama, baginda menjadi imam pada setiap solat fardu kecuali ketika baginda sakit. Baginda menjadikan masjid sebagai syiar Islam, tempat tumpuan masyarakat untuk beribadah, menuntut ilmu dan menyelesaikan sebarang masalah. Ketiga, Rasulullah mengutamakan solat fardu kerana memegang akidahnya yang rapat dengan Allah. Terpaling. Keempat, Rasulullah istiqamah menunaikan solat sunat dan mulai di rumah sebagai tanda syukur kepada Allah. Yang kedua, penggunaan akidah daripada Rasulullah adalah penggunaan yang tak berbeza yang benar dan mengamalkan kepada Allah. Faham tak? Faham tak? Apa belakang tu ada cakap apa? Tak dengar? Faham tak? Tidak. Okey, siapa yang faham boleh tanya soalan. Tanya, silakan tanya. Ustaz, saya terpaksa satu perkara, apa dia? Kenapa syiar Ustaz? Syiar ke? Ini. Betul. Inilah you. Siapa yang kata? Kalau kita tentang ni, pastikan dia betul-betul menguasai dalam bidang ni. Siapa tahu? Tak bagi kan? Okey, diam. Kawan nak cakap. Aku. Ha? Bilang dia. Si Aisyah apa dia? Dah cakap ni. Ada petang ni ke? Ada tak? Kalau maksudnya okey, saya nak terangkan kepada dalam berkaitan dengan peribadatan penting Rasulullah dalam ibadat. Ada, ini apa? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada bukaan yang pertama. Okey. Jadi, Ustaz akan terangkan balik. Ustaz akan terangkan balik satu persatu. Jadi, baiklah, yang pertama kehebatan kepimpinan Rasulullah dari sudut ibadah. Rasulullah ni kalau segi ibadah ni mana? Oh, belakang. Are you okay? Are you ready? Anything happen? Any problem? Now. Any issue? Now. Okey, ke nak suruh Ustaz belajar bahasa Inggeris? Ha? Nak Ustaz belajar bahasa Inggeris ke? Now. Tambah. Okey, Ustaz bagi video. Okey. Yang pertama, okey, dalam bab ni dia akan huraikan 4 aspek. Okey, kehebatan kepimpinan Rasulullah ni dari sudut 4 aspek. Jadi aspek yang pertama adalah aspek ibadat. Ustaz, ibadat tu kenapa? Oh, kenapa ibadah? Ibadat adalah keikatan antara manusia dengan Allah. Jadi bila mana kita buat ibadat, itu adalah ikatan antara kita dengan Allah. Sebab itu Ustaz masa kita cari ada apa-apa suara. Belakang. Ayo okey belakang. Okey, sekarang kita ulang. Apakah ibadat? Ibadat ini adalah asas pengikat antara manusia dengan Allah. Sebab itulah Ustaz bagi tahu semua orang yang bersemayam dia tak ada ikatan dengan Allah. Bila tak ada ikatan dengan Allah, macam mana Allah nak kabulkan doa kita? Ya Allah, bagilah aku berjaya semayam. Ya Allah, bagilah aku dapat isteri yang comel. Lelaki isteri yang comel tapi puasa tu. Ya Allah, bagilah aku dapat suami misali. Ceramah untuk imam masjid dan sebagainya. Tapi kita zakat dan bayar, tak ikut hukum Islam, tak semayang dan sebagainya. Jadi macam mana Allah nak kabulkan? Jadi pertama sekali kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dulu. Okey? Jadi dalam kuasa ibadat ni pula, apakah kehebatan Nabi yang dikatakan Nabi ni hebat dalam ibadat? Mari tengok. Yang pertama adalah kepimpinan Rasulullah dapat dilihat apabila baginda menjadi imam pada setiap salat fardu kecuali baginda sakit. Pada zaman ni nak tahu, pada zaman ni setiap kali sembahyang berjemaah, setiap kali solat fardu akan diimamkan oleh siapa dia? Akan diimamkan oleh Rasulullah. Rasulullah akan jadi imam dalam setiap semua solat fardu.
semua solat fardu daripada zaman setelah dia jadi rasul dan sehingga dia wafat kecuali dia sakit. Jadi pada zaman ni yang memimpin imam solat adalah seorang saja, Rasulullah SAW. Ada satu persoalan. Nabi kita, orang tahu tak? Nabi kita ni seumur hidup dia tak pernah baca azan. Awak tahu tak? Siapa Nabi dia pernah azan? Siapa tahu? Ini mungkin ada orang salah. Tapi Ustaz tak tanya awak. Kenapa yang Nabi kita? Sebab kalau dia azam semua wajib semua. Pandai. Itu poin yang pertama. Apa tahu tak? Awak tahu tak? Nabi sepanjang-panjang dia jadi Nabi, sepanjang-panjang dia jadi Rasul, dia sepanjang sama jadi imam. Tapi azan tak pernah. Adakah azan itu adalah bukan ibadah yang Nabi buat? Tidak. Adakah azan itu ibadah yang dilanggar oleh Islam? Tidak. Sebab apa? Kerana yang pertama, bila mana kalau Nabi melakukan azan, bila mana Nabi yang sebut perkara itu, siapa-siapa sembahyang itu apa yang jadi? Kafir. Cuba bayangkan Nabi yang lakukan azan. Bila Nabi lakukan azan, siapa orang sembahyang berjemaah, sampai kali ini awak boleh jatuh kepada kafir. Awak boleh jatuh kepada kemungkaran Allah. Allah akan murka kepada awak. Sebab apa? Nabi sebut awak tak buat. Faham tak? Contoh Nabi sebut hayya 'alas salah. Panjang pula mesti. Ya hayya 'alas salah. Bila Nabi sebut mari sembahyang. Orang yang sembahyang, orang yang ikut dengan perkataan Nabi, maka Allah akan murka. Jadi nasib sakitnya siapa yang Allah murka. Jadi Nabi tak murka tu dahulu. Nabi tahu tak? Umat akhir zaman ni tak ramai orang akan pergi ke masjid. Ramai umat kita ini yang mana payah untuk pergi ke masjid. Itu di antara faktor kenapa Nabi tidak azankan azan. Nabi tidak melakukan azan. Okey. Macam kita panjang dulu ni. Okey, seterusnya yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai syiar Islam dan tempat tumpuan masyarakat beribadah dan menuntut ilmu dan menyelesaikan masalah. Okay, Nabi kita ni bila mana disampai ke Madinah, perkara pertama yang dibuat adalah untuk membina masjid. Dia telah membuat satu pusat ibadah. Tujuan dia apa? Untuk menyebarkan syiar Islam. Syiar itu kenapa? Syiar itu adalah suasana. Dia nak menyebutkan suasana Islam. Kau boleh bayangkan kalau lah satu negara tak ada masjid, tak ada orang sembahyang berjemaah, macam mana? Contoh di surau sekolah kita. Surau sekolah kita tak jauh. Surau sekolah kita tak ada orang sembahyang berjemaah. Agak macam mana kualiti, macam mana timbalan student hari ini? Nakal. Awak sendiri tengok kawan-kawan macam mana. Cuba awak tengok Ustaz tak tahu. Cuba awak tengok dia. Bukan dia Ustaz compare dah. Ustaz just bagi tahu dia awak kembangkan fikir awak. Cuba awak tengok Imtiaz. Sekolah Imtiaz. Dia waktu azam, adakah budak-budak di masa lagi berlego-lego? Tidak, dia pergi ke masjid. Awak tengok macam mana bayangan dia. Nampak tak perbezaan kat situ? Jadi apa yang saya sampaikan ini, bila mana awak dengar azan, awak tu pergi berlari ke masjid. Sebab apa? Orang yang jadi semayang automatik adab yang akan dijaga. Orang yang jadi semayang automatik dia akan berjaya. Sebab apa? Dalam azan ada bagi tahu hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Maknanya ilmu semayang itulah kejayaan. Bukan waktu orang azan kita bersibuk main telefon, main game dan sebagainya. Bukan. Tapi bila orang azan kita terus berlari pergi ke surau dan sembahyang. Jadi kat sini Nabi buat masjid sebagai syiar Islam, sebagai tumpuan dalam masyarakat untuk beribadah, menuntut ilmu dan menyelesaikan masalah. Masjid ni tidak semestinya untuk sembahyang je. Bila sebut pasal masjid, Ustaz, masjid ni kan tempat sembahyang? Tidak. Masjid tidak semestinya tempat sembahyang. Masjid adalah pusat ibadah. Pusat ibadah, bila sebut pasal pusat ibadah ni, segala apa yang berkaitan dengan ibadah, segala apa yang berkaitan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah tempat, itulah fungsi masjid. Kalau kita nak bangun masjid untuk panggil buat mesyuarat berkaitan dengan akikah dan sebagainya, ibadah korban, ada ceramah dan sebagainya, itulah masjid. Tempat kita sebarkan ilmu, tempat kita menyelesaikan masalah, tempat kita semayang dan sebagainya. Okey? Dah. Apa ini saja. Sudah. Ayo. Yang ketiga. Ayo. Apa? Jangan lupa dengar. Okey. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengutamakan solat fardu kerana hubungan akidah yang rapat dengan Allah. Okey, yang untuk mengetahui Allah, Nabi kita ni sangat mementingkan kepada solat fardu. Sebab itulah ikatan kita dengan Allah. Okey, solat fardu Nabi sangat pentingkan.
Nabi sentiasa solat awal waktu dan sebagainya. Jadi kita ni sebagai orang Islam kita kena sembahyang tepat waktu lah. Waktu tu orang azam je kita terus sembahyang ni. Padam ke? Tak Jadi mendah tak faham. Kabur. Kabur. Le. Okey. Kalau kita tekan dekat screen. Okey, seterusnya. Rasulullah SAW istiqamah menunaikan solat sunat dan memulai rumah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Nabi kita ni juga pernah tinggal sembahyang malam. Kalau kita mulai berapa? Qiyam ni maksudnya bangun. Al-lailu maksudnya malam. Nabi kita tidak pernah tinggal sembahyang malam. Dan Nabi kita sentiasa buat sembahyang sunat. Jadi ustaz nak pada hari ini, pada kali ini, awak bukan saja buat sembahyang fardu, tapi awak buat juga sembahyang sunat. Sunat rawatib sebelum subuh, sunat rawatib sebelum zuhur, sunat rawatib selepas asar, selepas zuhur, sunat rawatib sebelum asar, sunat rawatib sebelum maghrib dan selepas maghrib, dan yang terakhir sunat rawatib sebelum isyak dan selepas isyak. Awak tak besar fadilah orang yang sembahyang sunat rawatib. Bukan biasa-biasa. Dan sembahyang sunat ni kenapa kita disarankan patut ikut? Okey, kita sebab kita kena sembahyang sunat, kita kena buat juga amalan-amalan sunat. Sebab apa? Kita tak tahu ibadah fardu kita ni diterima atau tidak oleh Allah. Agak Allah terima sembahyang kita, sembahyang zuhur kita tadi, sembahyang zuhur kita main. Agak Allah terima ke sembahyang subuh kita tak tahu. Jadi sembahyang sunat itulah yang akan backup balik sembahyang fardu kita yang Allah tidak terima dan sebagainya. Dan yang terakhir, kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah SAW adalah kerana kesempurnaan akhlak Rasulullah yang mengamalkan perintah Allah. Sebab itulah kalau kita tengok satu contoh kita tadi, orang yang tak sembahyang, orang automatik adab dia fail. Tetapi bila mana orang yang sembahyang, orang yang menjaga akidah dia, orang yang menjaga ikatan dia dengan Allah, maka akhlak dia automatik tercomel. Tu bukti. Kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah adalah kerana kesempurnaan akhlak Rasulullah yang mengamalkan perintah Allah. Bila mana kita buat apa yang Allah suka, kita buat apa yang Allah nak, maka Allah akan kabulkan segala permintaan kita. Allah akan jadikan kita seorang yang sangat baik, sangat terbaik. Allah jadikan kita seorang apa saya? Awalnya bagi orang mata pun ada, okey. Bila mana kita jaga dengan Allah, automatik urusan kita akan semua diselesaikan. Sebab tu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ufawwidu amri ila Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Letakkanlah segala urusanmu kepada siapa? Kepada Allah. Kita tak boleh fikir, ustaz, saya ni agak teruk sekarang ni ekonomi gawat ustaz. Macam mana ustaz nak duit? Sekarang ni saya umur kata dulu. Nanti akan datang sekarang ni pun harga nasi ayam pun RM8. Akan datang kata macam mana ustaz? Kita sibuk nak fikir pasal benda tu. Macam-macam kita fikir, ustaz, sekarang ni saya duduk kelas 2 berlinjau ustaz, agak saya dapat dah straight A, SPM ustaz. Saya tak dapat naik terima kasih ada macam mana ni. Kita sibuk berfikir dengan benda rezeki yang datang. Tapi kita lupa segala rezeki yang Allah bagi kepada kita, segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Kita sibuk fikir kepada benda yang datang sehingga kita lupa apa yang Allah bagi kepada kita. Faham tak? Faham tak? Kita sibuk fikir pasal rezeki kita akan datang. Lepas tu rezeki yang kita terima hari ni, adakah kita tidak mensyukuri? Saya syukur ustaz, lalu apa kita dah sibuk fikir yang akan datangnya, sedangkan Allah yang tadi wa ufawwidu amri ila Allah. Letakkanlah segala urusanmu kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita tak perlu risau. Okey, ingat, yakin kepada kuasa Allah. Itulah kehebatan Nabi dalam membuat sesuatu perkara, sesuatu ibadah. Inilah kehebatan Rasulullah SAW dalam menjalankan kepimpinan dalam bentuk ibadah. Ada apa soalan nak tanya? Dari segi ibadah. Ini adalah kehebatan Nabi ni, dari segi ibadah. Nabi sembahyang sama-sama, Nabi jadi imam, Nabi tidak ingat mulai. Itulah poin-poin, itulah keyword-keyword yang akan jawapan kepada masuk ke sini. Atau boleh apa banyak pun. Just boleh. Okey, bila soalan tanya, apakah kehebatan kepimpinan Rasulullah dari segi ibadah? Pertama, Nabi jadi imam. Yang kedua, Nabi buat masjid. Yang ketiga, Nabi sembahyang istiqamah sembahyang sunnah. Yang keempat, Nabi sembahyang utama solat fardu. Dan yang terakhir, Nabi buat menjaga akhlak Nabi. Itu je. Pendek jawapan balik pun dah dapat masalah. Apa yang easy je, senang dan sebagainya. Okey, seterusnya kumpulan yang kedua. Okey, bagi tepukan. Ada apa dia?
belakang eh? Sebelah belakang. Tak boleh Ustaz. Bila buat belakang ni? Ha? Tak boleh bahasa tu. Ni function dia. Tinggi telefon. Okey, segera berdiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang juga ya. Okey, sila memberi perhatian. Nanti awak boleh satu kuasa ni, awak boleh pilih siapa-siapa je untuk apa. Dia kau bayar. Nu, belakang orang lambai tu. Lambai yang percetakan boleh. Awak diberikan ruang untuk jadi dulu. Dan awak boleh diri sana-sana je apa. Jangan. Kalau kita awak boleh mengajar, jadi dulu. Boleh aku nak cakap. Boleh bagi segera. Awak boleh pergi ruang. Mengisap. Okey, tanya saya bersih. Allah dia suruh kita harus sini ke? Hari nak ke? Kenapa ni? Nak boleh beri atas sikit lagi. Bawa. Boleh dah ke? Baki bila saya tak baki. Okey. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membentangkan tentang ukuran keras Kesultanan Brunei. Ukuran itu termasuk persaudaraan. Persaudaraan ukuran berasal dari bahasa Arab. Contohnya saling mempercayai, saling memaafkan. Maklumatnya Rasulullah berpindah atau melakukan hijrah ke Madinah atas dasar perintah Allah. Kisah ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 218 ataupun ayat Al-Anfal dalam ayat 30. Kejayaan Rasulullah menjadikan masyarakat Madinah hidup harmoni, saling membantu dan bersatu mempertahankan negara Madinah. Rasulullah juga membentuk masyarakat Madinah yang baharu gabungan dari Ansar, Muhajirin dan Yahudi. Kejayaan ini dapat dilihat dari usaha Rasulullah. Antaranya ialah persaudaraan sesama Islam. Maksud persaudaraan sesama Islam ini ialah Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar dalam ikatan Islam. Setiap orang Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudaranya serta berjanji untuk membantu saudaranya itu. Orang Ansar juga memberikan pelbagai bantuan kepada orang Muhajirin seperti tempat tinggal dan harta. Apakah Ansar? Ansar ialah penduduk Madinah yang menjadi pengikut Rasul ketika Rasul sampai ke sini. Sampai di Madinah. Apakah Muhajirin? Muhajirin ialah penduduk Mekah yang mengikut Rasul berpindah ke Madinah. Ataupun lebih mudah dipahami, pengikut Rasul daripada zaman Rasul memerintah di Mekah. Dan apabila Rasul berpindah ke Madinah akibat pembinaan dari penduduk Mekah. Jaminan keselamatan dan kaum umat Islam juga adalah kejayaan dari usaha Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan perjanjian dengan kaum Yahudi dan mengajarkan masyarakat Madinah agar bersama-sama menjaga keselamatan dan keamanan di dalam Madinah. Baginda juga membuat perjanjian
tetamu awak boleh faham tak? Itu masa Ustaz tengah mula. Macam mana? Ustaz tengah mula? Kalau Ustaz tengah mula, maksudnya awak tak faham lagi, kita tanya. Bukan ni, ataupun kalau awak faham tak, cuba aku buktikan bahawa awak boleh faham. Tanya tak lagi. Awak boleh shoot, awak boleh target siapa-siapa yang ni. Betul kan? Dia dah suka. Badrul, awak terpilih. Okey, kamu Di manakah Rasulullah dan kaum Muhajirin tinggal selepas berpindah ke Madinah? Oh, kamu ni. Soalan ni banyak ni. Dari kawan dia, awak tengok apa dia? Tak tengok? Apa tak tengok? Ustaz jalan mana? Patut aku tanya. Ustaz, cikgu, Ustaz. Ustaz, Asatidzah, sama kan? Asatidzah, saya tidak dengar apa yang Ustaz baca kabar sekali lagi bersama. Itu satunya. Okey, boleh. Jadi, boleh tak? Saya dia apa saya apa ni? Rasulullah dan kaum Rasulullah SAW dan kaum dan kaum Muhajirin diberi tempat tinggal oleh penduduk Madinah. Segelintir kaum Muhajirin tinggal bersama-sama dengan saudaranya atau penduduk Madinah. Okey, ada apa masalah lagi lain? Okey, jelas? Boleh lah. Boleh tak? apa yang saya tidak faham? Apa yang saya tidak faham? Aku dah bukan. Apa lagi tak kalian lagi tak tahu. Aku dah tahu. Dah kamu benda. Okey, ada apa tanya? Tak ada kan? Okey, terima kasih. Kita akan duduk. Okey. Terima kasih. Pulang ni insya-Allah bolehlah jadi cikgu dulu. Okey. Okey, seterusnya tadi kita yang pertama iaitu jabatan kepimpinan Rasulullah SAW dari segi ibadat. Itu dari segi ibadat. Sekarang ini kita yang kedua iaitu dari segi kemasyarakatan. Anda. Okey, jadi dari segi kemasyarakatan pula, macam mana Nabi buat? Iaitu Nabi ukhuwah teras kesatuan umat. Nabi menjadikan ukhuwah di antara umat-umat Islam. Okey, apakah itu ukhuwah? Tadi, berarti siapa kata? Persaudaraan. Mempersaudarakan. Ya Allah, payah dengan sebut. Okey, ukhuwah kat sini maksud mempersaudarakan. Okey, jadi yang pertama. Okey, jadi dari segi kemasyarakatan yang pertama, Nabi telah membuat persaudaraan sesama Islam. Apa dia? Iaitu Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, iaitu setiap Ansar mengambil seorang Muhajirin sebagai saudaranya. Orang Ansar memberi pelbagai bantuan seperti tempat tinggal dan harta. Maksudnya kat sini bila mana Nabi dengan para pengikut iaitu Muhajirin sampai di Madinah, jadi orang Ansar ini disambut Muhajirin itu dengan keadaan baik ke tak? Baik, sambut kedatangan Nabi SAW ke Madinah dalam keadaan baik. Sehingga kan mereka ni buat apa? Sehingga kan dia ni memberi tempat tinggal kepada Muhajirin. Dan orang Muhajirin itu boleh memilih mana-mana orang Ansar untuk dijadikan sebagai saudara dia. Dia kata ginilah, bila mana kelah awak, bila mana Ustaz bergabung dengan kelah Bukit, awak akan pilih salah seorang kelah Bukit, kau duduk rumah puang, orang lagi duduk rumah lagi. Aku nak duduk puang, duduk rumah boleh tak? Aku duduk stay rumah itu boleh tak? Dan sebagainya. Kalau Bukit boyak, tak apalah, kita bolehlah nak bagi mu tidur rumah aku, tak ada masalah. Sebab jika inilah Islam, kita memerlukan orang yang mengerahkan silaturahim antara sama-sama kita. Gitulah maksudnya, faham?
Jadi bila mana orang Muhajirin ini pergi kepada Madinah, orang Ansar memberi tempat tinggal yang selesa kepada Muhajirin, dan orang Ansar itu pula diambil salah seorang Muhajirin untuk dijadikan sebagai saudara dia. Kita dah tahu. Segi masyarakatan yang pertama, poin yang pertama. Nanti kalau soalan tanya, apakah kehebatan kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek kemasyarakatan? Ini jawapan pertama. Iaitu yang mana Nabi telah mempersaudarakan sesama Islam. Ini poin yang pertama. Yang kedua, dari sudut yang kedua iaitu dari sudut jaminan keselamatan kaum Islam. Bila mana Nabi masuk kepada Madinah, dalam kawasan Madinah itu ada orang Islam tak? Dalam kota Madinah ada orang Islam. Adalah orang Ansar tadi. Orang Islam ada tak orang bukan Islam? Ada juga. Maka bila mana Nabi masuk kepada kota Madinah, ada juga orang bukan Islam. Jadi kat sinilah Nabi membuat satu perjanjian di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Apakah perjanjian tersebut? Di antara perjanjiannya adalah Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan musyrikin yang tinggal di Madinah. Mereka perlu bersama-sama menjaga Madinah, hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka dijaga dan tidak dicerobori. Maksudnya kat sini, orang kafir teruskan dengan bersama. Orang Islam buat hal masing-masing. Okey, orang Islam, hal orang Islam, orang kafir, hal orang kafir. Orang Islam tidak akan kacau orang kafir, orang kafir jangan kacau orang Islam. Jadi jaga hak masing-masing supaya tak ada mana-mana agama yang telah mencerobori agama tersebut. Faham tak tuan? Faham? Okey, maksudnya bila orang Rasulullah dengan para sahabat masuk Madinah, okey, buat perjanjian. Okey, orang Yahudi. Okey, sekarang ni aku nak duduk di Madinah. Aku nak kita buat perjanjian. Mu jangan kacau aku nak kacau. Faham tak? Mu jangan kacau dan aku tak akan kacau. Mu berniaga, aku berniaga. Okey, mu buat ibadahmu, aku buat ibadahmu. Mu jangan sekali kalau mu kacau aku, siap aku bagi pula. Sebab itulah adanya perjanjian, adanya piagam Madinah. Dan hak masyarakat dan kebajikan mereka dijaga dengan tidak yang macam satu negara tadi. Jelas tak? Jadi bukan sahaja yang mahu tak tahu dalam bab ini. Yang pertama, Nabi mempersaudarakan orang Islam Islam. Yang kedua, Nabi menjaminkan keselamatan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Itulah bila mana Nabi masuk kepada Madinah, orang kafir takut sebenarnya. Orang kafir takut. Orang kafir memang cepat dah. Islam masuk ke Madinah ni tak. Bukan yang takut akan bocor ke bunuh dah. Kita tahu dah. Orang Islam ni dia punya kekuatan ni sangat hebat. Sehingga orang Islam ni boleh mempuaskan empire satu Madinah. Sebab itulah orang kafir ni dalam perjanjian ni, orang kafir telah mengukiri perjanjian. Memang Nabi buat perjanjian orang Yahudi, orang kafir. Mu nak kacau apa, aku nak kacau. Tapi pada masa berikutnya orang kafir telah melanggar perjanjian tersebut. Bila orang kafir melanggar perjanjian tersebut, jadi Nabi pun pergi balik berjumpa. Dan kita kan janji, jom aku melanggar perjanjian ni. Itulah kita dan sebagainya. Ada apa soalan? Ada? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, Ustaz akan pilih secara rawak. Kita akan buat rumusan untuk dua subtopik ini. Boleh tak? Boleh. Boleh ke tidak? Ada. Boleh. Ha? Lalu jadi basic keselamatan lah maksudnya. Orang kafir itu dia mencerobori hak orang Islam. Okay, dia telah mencerobori hak orang Islam. Dalam perjanjian dia mencerobori hak orang Islam. Dia Rasulullah sebagai ketua pemimpin akan pergi kepada orang kafir itu. Dan tak ada apa hak orang Islam dari segi perniagaan, dari segi hak ibadah. Orang kafir kacau Islam ibadah. Orang Islam sembahyang, orang kafir kacau. Faham tak? Jadi bila mana kacau, sedangkan janji dulu muhamu aku. Hakmu, aku. Aku tak kacau agamamu dan kacau agamaku. Itulah ada istilah orang kafir. Jadi bila mana dia perjanjian itu nak buat, tiba-tiba buat kafir ini telah melanggar perjanjian tersebut. Jadi nak istilah itu. Dengan orang yang ditanya, so apa yang buat gini dan sebagainya. Dan adalah apa yang tadi. Apa yang tadi tu? Saya boleh. 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 Bentar 5 minit tu. Okey. Cek guna pula. Kita punya HDMI. Kita buat satu. Tekan. Sama. Ini sekarang. Balik pas tak nak break. Sama banyak. Dah tu. Okey. Seterusnya dari segi dua perkara ni. Dua perkara tadi baik cerita. Dari segi dua subtopik ini jelas tak?
Jelas? Okey. Jelas? Okey, seterusnya kumpulan ketiga. Tak ada lah. Sekejap dulu. Sekejap. Tanda. Masa ni cukup nak kita tanda. Tunggu dia. Okey. Jadi Ustaz nak buat rumusan dulu. Hadap dua satu topik ni. Jadi satu topik pertama tadi dari segi ibadah. Ingat, dalam bab ni kita sedang belajar dalam bab ni kita sedang belajar kepimpinan, kehebatan Rasulullah SAW. Yang pertama dari sudut ibadah. Okey, yang mana ibadah tadi yang pertama tadi lah, yang mana Nabi jadi imam, Nabi buat sembahyang sunat, Nabi buat qiyamul, Nabi buat sembahyang waktu dan sebagainya. Yang kedua dari segi kemasyarakatan. Okey, dari segi kemasyarakatan pula, yang mana Nabi buat mempersabdakan orang sesama Islam, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Okey, pertama. Yang kedua, Nabi telah menjaminkan keselamatan di antara orang bukan Islam dengan orang Islam. Itu rumusan kita untuk berusaha topik itu. Okey, nanti dalam konteks tu awak boleh buat kerja rumah. Dia boleh siapkan dalam soalan tu, nanti Ustaz akan bagi soalan. Jadi Ustaz nak awak siapkan dalam tempoh 15 akan datang. Boleh tak? Boleh? Boleh? Okey, sekarang itu saja dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.